Bila sebut kasyaf, ia bukan hanya berlaku kepada wali Allah SWT, tetapi setiap orang daripada kita yang menempuh perjalanan rohani, seseorang yang menempuh perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringkat yang pertama adalah seseorang itu menyaksikan alam ini satu perbuatan, iaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita pada malam yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Tauhid Sufi Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada pengarangnya dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berada di muka surat yang ke 22, fasal yang 10, muka surat 22. Baik, saya punya penanda hilang. Fasal yang ke-10, perkara yang berhubung dengan tauhid. Setelah selesai membicarakan perkara yang berhubungan dengan syarak dan iman, sebelum ini Syekh Arsalan rahimahullah memulakan bicaranya hal-hal yang berhubung kait dengan tauhid. Kata Syekh, wa tauhid muta'alliqun bil kashfis sahih.
Maksudnya, dan tauhid, yakni tauhid hakikat pula berhubung kait dengan kasyaf yang sahih. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kasyaf? Kasyaf adalah penyingkapan hati, penyingkapan kepada rahsia-rahsia di dalam hati mengenai hakikat di sebalik alam ini. Dan kasyaf ini mempunyai beberapa martabat, beberapa peringkat. Ya. Seperti mana kita sentiasa dengar, ilmul yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Segalanya itu adalah berkait rapat dengan ketauhidan. Yaqin, perbicaraan yaqin, ia berkait rapat dengan tauhid. Dengan erti kata, barang siapa yang semakin kuat keyakinannya kepada Allah, maka ketauhidannya juga kuat kepada Allah. Barang siapa yang semakin kuat tauhidnya kepada Allah, semakin kuat keyakinannya kepada Allah. Dan yakin itu sendiri mempunyai beberapa martabat. Yang pertama, ilmul yaqin, iaitu yakin yang bersifat pengetahuan, ilmu di dalam diri seorang insan. Yang berikutnya adalah ainul yaqin, iaitu yakin yang berserta dengan penglihatan, penglihatan dengan mata kepala maupun mata hati. Dan ainul yaqin, kemuncak kepada yakin dipanggil ainul yaqin. Dipanggil haqqul yaqin. Kemuncak kepada yakin dipanggil haqqul yaqin. Ini keyakinan yang dia benar-benar telah sebati dengan keyakinan itu sendiri. Ya, dia telah merasai keyakinan hakikat itu telah menjadi pengalaman pribadinya. Ya. Kasyaf bermaksud penyingkapan yang sahih, yakni penyingkapan jiwa, penyingkapan kalbu. Kerana apabila kita datang ke alam dunia ini, kalbu kita terhijab. Ya. Sebelum kita datang di alam dunia ini, kita berada di alam roh. Dan roh kita mempunyai pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kadar yang ditentukan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala tawarkan kepada kita sesiapa yang ingin menambahkan kadar makrifatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita sudah pun we already had a certain amount of the recognition of Allah Subhanahu Wa Taala when we were in alam arwah. Then Allah Subhanahu Wa Taala made an offer to us. Who amongst you wants to increase, wants to upgrade your recognition, your ma'rifat to Allah Subhanahu Wa Taala? Offer. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Yes, we already had a certain amount of ma'rifat, but Allah SWT offered the increasement of that, the upgrading of that, the enhancements of the recognition of Allah. We have been offered by Allah and we accepted it. All of us. Kita yang menerimanya dan Allah yang memberitahu kepada kita bahawa di alam roh tersebut kita yang menerima tawaran tersebut. Tawaran itu juga diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, tetapi makhluk yang lain tidak menerimanya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Jadi pada alam roh itu di hari Alastu, manusia telah mengakui Allah adalah Tuhan kita, kemudian Allah Ta'ala menawarkan suatu tawaran, suatu offer. Baik, kamu semua mengakui aku sebagai Tuhanmu dan telah mengenaliku sebagai Tuhanmu. Siapa yang ingin mendapatkan kelazatan yang lebih di dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Maka ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada makhluk yang lain, mereka tidak menerimanya, mereka menolaknya kerana khawatir mereka tidak dapat menyempurnakan amanah yang datang bersama dengannya. Kerana privilege datang bersama amanah. Ya. Sesuatu yang telah menjadi lumrah. Suatu privilege tidak datang begitu sahaja. Dia datang dengan tanggungjawab. Dia datang amanah. Ya. Kenapa Perdana Menteri dapat privilege yang sedemikian rupa? It comes with amanah. It comes with responsible. Kenapa orang-orang atasan, pegawai-pegawai CEO, dia ada privilege itu, ada privilege ini? Kerana ada amanah yang datang bersama dengan dia. Dia bukan sekadar privilege. Ada amanah yang ditanggung olehnya, tanggungjawab yang ditanggung olehnya menyebabkan dia mendapat privilege tersebut. Maka untuk mendapat privilege, mendapat kelazatan makrifat yang lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang dengan amanah. Pasti datang dengan amanah. Pasti datang dengan penyempurnaan amanah. Ya. Penyempurnaan amanah, yakni penyempurnaan tanggungjawab yang akan datang secara package di sebalik privilege. Ya, itu maksud amanah. Maka makhluk-makhluk yang lain sangat mengerti hal tersebut. Takut mereka tidak dapat menyempurnakan tanggungjawab, menyempurnakan task, menyempurnakan amanah itu. Tetapi manusia menerimanya. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, menerimanya. Lalu kita dilupakan oleh Allah SWT ketika datang di dunia ini terhadap perjanjian yang telah termeterai antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala lupakan kita? Kenapa di antara kita sukar untuk mengingat semula apa yang berlaku di alam roh, sedangkan itu semua pengalaman peribadi kita? Segalanya itu adalah pengalaman rohani saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana sebelum kita datang di alam dunia ini, sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita pada 40 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas, 60 tahun yang lepas, 70 tahun yang lepas oleh ibu kita, sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita telah pun hidup di alam yang lain. Jutaan tahun kita hidup di alam sana bernama alam roh. Maka kita dilupakan tentang alam tersebut. Ketika kita lahir di dunia ini, kerana Allah ingin menguji kita, siapa yang benar-benar ingin menyempurnakan tanggungjawab dan amanahnya. Kerana kalau tidak dilupakan, maka semua manusia menjadi wali Allah SWT. Ya, sebab semuanya masih fresh mengingati apa yang berlaku di alam arwah. Mendengar bicara Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dan kita semua menjawab bala syahidana, yang mana jawapan itu dipimpin oleh roh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat menyebut bahawa roh yang pertama yang menjawab bala syahidana adalah rohnya Nabi Muhammad SAW, lalu diikuti oleh roh-roh yang lain. Maka kita dilupakan apa yang berlaku di alam roh, supaya di alam dunia ini kita mencari ilmu untuk menyingkap semula hakikat perjanjian tersebut. Itu namanya kasyaf. Itu namanya kasyaf. Lalu kita berjalan di atas dunia ini dengan basirah yang menyaksikan kita berada di atas perjanjian itu. Yes, we are still on that contract between us and Allah. The contract is still on. The agreement is still on. Dan kita sedang menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah dalam menyempurnakan perjanjian tersebut, menyempurnakan amanah dan tanggungjawab tersebut dengan sedaya upaya kita, sedaya mungkin kita. Lalu setiap hari kita memohon taubat, memohon ampun kepada Allah terhadap kekurangan kita di dalam menyempurnakan perjanjian tersebut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita penghulu
segala istighfar, sayyidul istighfar, untuk menyatakan kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Allah di dalam menyempurnakan tanggungjawab kita. Dalam masa yang sama, kita cuba bersungguh-sungguh untuk melengkapkan segala isi kandungan yang berada dalam amanah itu. Apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dunia ini, maka segala weight pun segala perkara yang terkandung di sebalik syahadah tersebut kita perlu sempurnakan pada martabat imannya, pada martabat Islamnya, dan pada martabat ihsannya. Maka penghulu istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ya Allah. Jadi bagaimana sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita sepatutnya baca setiap hari. Kita cuba menghafalnya. Ya. Kita bersyukur pada Allah pada usia yang kita ketika ini Allah masih nak ajarkan kepada kita penghulu istighfar. Ada di antara kita yang sudah menghafalnya, alhamdulillah. Ada di antara kita daripada kecil ibu dah ajarkan sayyidul istighfar yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis, maka teruskan amal, alhamdulillah. Jika ada di antara kita baru malam ni Allah Ta'ala bagi hidayah untuk mendengar syarahan ilmu agama di dalam rumah Allah, sayyidul istighfar, malam ini kita cuba menghafalnya. Setiap daripada phone kita dah screenshot siap-siap, type di Google penghulu istighfar. Dia bermula dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Engkaulah yang menciptakanku, maka aku adalah hamba-Mu. Dan aku berada di atas perjanjian yang telah termeterai antara diriku denganmu, wahai Allah. Dan aku berada di atas perjanjian dan janji tersebut. Ahdika wa wa'dika. Ya, perjanjian. Dan aku cuba melaksanakannya, ya Allah, sedaya yang aku mungkin, sedaya kemampuanku, ya Allah. Ya. Mastata'tu. Dan aku mengakui segala nikmat yang Kau telah curahkan kepadaku, ya Allah. Aku bergulumang dalam lautan nikmat-Mu, ya Allah. Anugerah dan kurniaan-Mu, ya Allah. Dan dalam masa yang sama, aku juga mengakui yang bahawa aku banyak kekurangan, aku banyak kelemahan, ya Allah. Wa abu'u bidzambi. Ya Allah, aku mengakui aku banyak dosa, ya Allah. Dalam aku cuba untuk menyempurnakan perjanjian ini, ya Allah, kadang-kadang aku tersandung di sana, aku tereksiden di sana, ya Allah. Aku terjatuh dalam lembah maksiat, ya Allah. Faghfirli. Ampunkanlah aku, ya Allah. Kurniakanlah maghfirah kepadaku, ya Allah. Kerana tidak ada siapa yang aku boleh ketuk pintunya untuk memohon taubat, memohon ampun kepadanya, melainkan-Mu, ya Allah. Hanya pintu-Mu, ya Allah. Illa ant, ya Allah. Hanya kepadamu aku tuju, ya Allah. Hanya kepadamu aku mengadu. Hanya kepada pintu-Mu aku menghadap. Itu sayyidul istighfar. Sangat mendalam maknanya. Setiap kali membaca sayyidul istighfar mengingatkan kepada kita perjanjian. Sesuatu yang menyeronokkan kalbu kita apabila kita sentiasa teringat hari Alastu. Hari Alastu adalah hari di mana kita berdialog dengan Allah, mengambil perjanjian dengan Allah. Lalu kita berjalan dan mengharungi kelangsungan kehidupan kita dalam hayat dunia ini, dalam sentiasa di dalam kalbu kita terkasyaf
ingatan terhadap perjanjian yang telah termaterai antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala apa yang terkandung di sebalik perjanjian itu akan dihisap oleh Allah di hari perhitungan. Kerana yang namanya amanah pasti akan diaudit. Pasti akan diaudit. Ya. Orang yang tidak melaksanakan amanahnya dengan betul, maka ditakut dengan kehadiran juru audit. Ya. Juru audit. Bayangkan di akhirat itu juru auditnya adalah yang maha mengetahui, yang maha hebat, yang maha perkasa, yang maha mengetahui secara terperinci, yang akan mendatangkan segala saksi-saksi. Maka audit itulah perhisaban dan perhitungan kita di atas amanah yang telah kita ambil di alam roh. Allah juga melupakan kepada kita apa yang berlaku di alam rahim kita. Jadi di antara kita ni, we hardly remember what happened to us in the womb of our mother. In the womb of our mother, we hardly remember. Ada yang ingat apa yang terjadi dalam rahim ibu kita? Allah lupakan. Bukan bermakna kita tak pernah berada di alam rahim. Allah lupakan sebagai suatu bentuk ujian kepada kita di dunia ini siapa yang benar-benar berbakti kepada kedua ibu bapanya. Kerana kita pernah berada di dalam rahim ibu kita dan juga dalam sulbi ayah kita. Tapi Allah lupakan pengalaman kita berada dalam sulbi ayah dan di dalam rahim ibu supaya ianya menjadi mekanisme untuk diuji seorang insan itu sejauh mana dia berbakti kepada kedua ibu bapanya. Siapa yang merasa terhutang budi kepada ibu bapanya, maka dilupakan apa yang berlaku di alam rahim dan sulbi supaya kita diuji siapakah benar-benar berbakti kepada kedua ibu bapa, dan kita dilupakan terhadap apa yang berlaku di alam roh supaya manusia itu diuji sejauh mana dia menyempurnakan amanah dia sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah penyingkapan semula, sesuatu yang Allah Ta'ala lupakan. Dan Allah lupakan itu sebagai suatu bentuk yang penuh hikmah. Tanpa sifat lupa, tak ada ujian. Kerana apa yang berlaku di alam roh sama kita ingat ketika di alam ini. Di mana ujiannya? Ujiannya apabila Allah lupakan. Contoh, kita masuk dalam dewan ujian, dalam dewan exam, dewan peperiksaan, kita perlu tinggalkan buku teks dan revision book di luar dewan. Kalau kita dapat masuk di dalam dewan exam bersama dengan buku teks, bersama dengan buku rujukan, maka di mana ujiannya? Faham tu? Ambil SPM. Ya. Soalan geografi, tapi dibenarkan masuk buku teks geografi. Apa nak diujinya? Tak perlu belajar, tak perlu apa. Sebab apa yang ditanya di dalam exam ada dalam buku teks, tengok terus dalam buku teks. Mana letaknya ujian? Maka ujian apabila seseorang masuk dalam dewan exam, lalu perlu dikeluarkan segala buku teks dan buku-buku yang dapat membantunya untuk menjawab peperiksaan. Semua kena tinggalkan. Baru namanya exam. Baru namanya ujian. Jadi dunia ini Allah Ta'ala datangkan kepada kita dan keadaan Allah lupakan kita terhadap apa yang berlaku di alam roh dan apa yang berlaku di alam rahim ibu dan sulbi ayah. Maka itu namanya ujian. Barulah manusia diuji. Sejauh mana kita nak mengambil semula recall, mengambil semula ingatan terhadap apa yang berlaku di alam roh. Itu nama kasyaf. Semakin tersingkap kepada kita, semakin besar singkapan kasyaf dalam jiwanya. Sebab itu
Syekh Arsalan mengatakan tauhid ini berkait rapat dengan kasyaf yang sahih. Tauhid maksudnya keesaan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlakunya kasyaf dan penyingkapan, maka kita dapat menyaksikan bahawa segala alam ini adalah satu perbuatan milik Allah yang esa. Ya. Untuk melihat alam ini segalanya adalah perbuatan Allah, itu perlukan kasyaf dalam rohaninya. Kalau tak, dia melihat alam ini hanya sebagai suatu hukum alam. Yang lebih teruk daripada itu lagi, semuanya berlaku dengan semula jadi. Segalanya berlangsung dengan semula jadi, tanpa ada campur tangan daripada Tuhan, tanpa campur tangan daripada Allah. Itu dah tahap teruk. Kita tak nampak di sebalik segala yang menggerakkan alam ini ada Allah yang merupakan pelaku hakiki. The real doer of universe is only Allah alone, only and solely. Allah, tak ada lain. Siapa yang sedang mendegupkan jantung saya dan tuan-tuan? Allah. Siapa yang sedang menghidupkan kita pada saat ini? Allah. Siapa yang bawa keluar kita daripada rumah kita menuju ke rumah Allah? Surah Ar-Rahmah. Allah. Siapa yang menggerakkan bibir saya pada ketika ini untuk bertutur? Allah. Siapa yang menggerakkan lidah saya? Allah. Siapa yang keluarkan suara daripada kotak suara? Allah. Siapa yang menggetarkan gegendang telinga kita menangkap suara yang keluar daripada mulut saya? Allah. So who is the real doer of this universe? It's only Allah. Only Allah. No one else. There is something that we need to ponder and contemplate over. It's only Allah. The doing of Allah. Yes? Whatever happened in heavens and the heaven and the earth, the only doer is Allah. The only mover is only Allah. The only maker is only Allah. The only fashioner is only Allah. The only designer is only Allah. Pelaku yang hakiki Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Dan manusia diuji dengan lupa. Manusia ini memang Allah jadikan sifatnya lupa sebagai ujian. Terlupa yang alam ni sebenarnya Allah yang memberlangsungkannya, Allah yang menggeraknya. Semuanya Allah. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Ya. Nama manusia itu sendiri daripada perkataan lupa, nas, manusia, insan, semua daripada perkataan nisyan wa nasyan fahuwa nasin. Maksudnya lupa. Qul a'udzu bi rabbin nas. An-nas, apa maksud an-nas? Daripada perkataan nisyan, maksudnya lupa. Maksudnya Allah telah menamakan kita daripada perkataan lupa, supaya itu menjadi suatu sifat yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita mengambil peringatan di atas dunia ini, supaya kita sedar diri kita yang kita ni telah dilupakan oleh Allah, sehingga Allah namakan kita lupa dan pelupa. Maka manusia jangan sombong dengan peringatan, kerana peringatan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ada orang Islam, orang tabligh datang, Assalamualaikum. Ya, awak ni pergilah dakwah orang kafir. Saya dah pergi masjid, saya orang surau. Saya dah orang majlis ilmu. Apa dakwah saya pula? Oh, dakwah itu hanya untuk orang kafir. Saya dah orang surau lah. 5 waktu saya sembahyang. Jangan sombong dengan peringatan, manusia sentiasa terlupa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Seseorang yang sombong dan angkuh dengan peringatan, lama-lama dia terus menjadi lupa dan lupa, sehingga dia menjadi buta hatinya di dunia ini.
Lalu Allah bangkitkan dia di hari akhirat dengan mata yang buta. Maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku di hari akhirat dengan mata yang buta sedangkan dulu aku celik di dunia ini?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian ketika telah datang peringatan-peringatan kepada kamu ketika di dunia, datang ayat-ayat kami kepada kamu di dunia, tetapi kamu telah melupakan aku, maka hari ini demikian kau telah dilupakan dan kau dibutakan olehku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Ya Allah, jadikan kita pelupa, tetapi bukan tujuan kita di sini untuk menjadi orang yang lupa, menjadi orang yang lalai. Allah menamakan kita lupa supaya kita beringat, oh aku ni sifat asalnya lupa, di sini tempat aku ambil peringatan. Tazkirah. Kenapa ada ceramah dipanggil tazkirah? Sebab di dalam ceramah ada peringatan. Tazkirah Zuhur, ada tazkirah Maghrib, ada tazkirah Asar, nanti Ramadan, ada tazkirah malam pertama Ramadan, tazkirah malam kedua Ramadan. Kadang ada tempat yang tiap-tiap malam ada tazkirah. Kerana apa? Kerana manusia perlu kepada tazkirah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu adalah amat berguna, amat bermanfaat, amat berfaedah bagi orang-orang yang beriman. Maka kita ambil peringatan, walaupun kita rasa macam hal itu kita sudah dengar banyak kali, tapi apabila kita ambil peringatan daripadanya, maka Allah ingatkan kita kepada suatu sisi yang kita terlupa dalam diri kita. Bila orang tabligh datang jumpa kita, bagi tahu Tuhan, kita dengar dengan teliti. Bila kita dengar dengan teliti keberkatannya, Allah ingatkan dan kasyafkan kepada kita suatu ilmu yang lain yang kita tidak tahu. Allah ajarkan kepada kita sesuatu yang lain pengetahuannya. Apabila kita beradab dengan tazkirah, bila kita beradab dengan peringatan, apabila kita beradab dengan ayat-ayat Allah apabila datang kepada kita. Dia bukan masalah kenapa orang Islam nak kena dakwah orang Islam. Dakwah itu adalah tazkirah, peringatan, supaya kita mengambil kekuatan di sebalik peringatan. Maka orang tabligh datang, Tuhan, kejayaan manusia hanya dalam agama. Kejayaan manusia hanya dalam agama. Agama adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, dunia hanya sementara, akhirat adalah kekal selama-lamanya. Kami hamba Allah dan kami jumpa Tuhan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan seperti ini nampak macam simple, nampak macam kita dah tahu, aku dah tahu benda ni. Tapi kalau kita beradab, Allah Taala kukuhkan hati kita yang sentiasa lupa, sentiasa lalai, sentiasa bermaksiat. Mendapat peringatan daripadanya, mendapat keteguhan dan kekuatan untuk menghindarkan diri daripada maksiat. Siapa yang dapat menghindarkan diri terus daripada maksiat? Maka dengan itu manusia perlukan kekuatan. Maka jangan angkuh dengan peringatan. Al-Quran adalah peringatan, hadis-hadis adalah peringatan, syarahan daripada para ulama, nasihat, tausiah daripada para ulama adalah peringatan buat orang-orang yang beriman. Peringkat yang berikutnya daripada kasyaf, yang berlaku dalam jiwa manusia. Bila sebut kasyaf, ia bukan hanya berlaku kepada wali Allah SWT, tetapi setiap orang daripada kita yang menempuh perjalanan rohani, seseorang yang menempuh perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka peringkat yang pertama adalah seseorang itu menyaksikan alam ini satu perbuatan, iaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid, panggil tauhid fil af'al. Tauhid pada perbuatan. Peringkat yang lebih tinggi daripada itu, dia bukan sekadar melihat tauhid pada perbuatan, tetapi melihat kepada segala sifat. Sebab di sebalik perbuatan sudah tentu ada sifat. Segala sifat-sifat hanya milik satu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Dipanggil sebagai tauhid fi sifat. Contohnya
segala apa yang bergerak di alam dunia ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuasa itu satu, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu kuasa itu Allah kontrol langit dan bumi. Allah kontrol syurga dan neraka. Allah Ta'ala kawal manusia, jin, malaikat, binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung, unggas dan sebagainya. Ya, apa yang berada di alam gaib dan alam nyata, apa yang berada di alam zahir dan alam batin, segalanya di dalam satu sifat kuasa Allah, dikontrol dengan satu kuasa Allah. Allah tak memiliki 2-3 kuasa. Ya. Itu tak dipanggil tauhid nanti. Tauhid maksudnya menunggalkan, mengesakan. Maka hati menyaksikan dengan satu kuasa Allah, mengawal segala-galanya, memerintah segala-galanya, mentadbir segala-galanya, menggenggam segala-galanya dengan satu kuasa Allah. Dan segalanya dalam penglihatan Allah, segalanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala sifat itu segalanya milik satu yang tunggal, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil tauhid fi sifat. Segala yang kita lihat di alam ini, segalanya adalah kesan daripada sifat-sifat Allah. Ini tingkatan lebih tinggi daripada penyaksian kepada alam ini sekalian adalah perbuatan Allah. Seseorang dah menyaksikan alam ini perbuatan Allah, itu sebenarnya sudah pun suatu tingkatan yang baik. Tetapi dalam perjalanan rohani, yang lebih baik ataupun yang lebih tinggi makamnya adalah menyaksikan segala apa yang berada di alam ini, segalanya adalah kesan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, dalam hatinya meyakini bahawa alam ini juga kesan perbuatan Allah, tetapi fokus jiwanya itu sudah bukan hanya pada perbuatan, tetapi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kudrat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama', sifat basar, sifat kalam, sifat jalal, sifat jamal Allah, sifat azamah Allah, sifat kamal Allah, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan peringkat yang tertinggi, yang merupakan kemuncak, dipanggil sebagai tauhid fi zat. Itu menyaksikan satu-satunya zat yang wujud secara hakiki hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kemuncak tauhid. Dalam kita melihat berbilang-bilangnya alam ini, berbilang-bilangnya makhluk yang ada, segalanya menunjuk kepada satu wujud yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tetap makhluk, makhluk tetap makhluk, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, alam ini tidak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak terpisah itu bukan bermakna ianya bercantum dengan Allah, tidak. Bukan pula bermakna alam ini bertindih, bersebati dengan Allah, tidak. Kerana ketidakpisahan antara Allah dengan alam ini tidak dapat difahami dengan akal. Akal tidak dapat mencernanya. Ianya adalah urusan hati untuk merasa kewujudan Allah, merasa kedekatan Allah, untuk merasa kehampiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasa kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Allah bukan di dalam dunia, bukan di luar dunia. Allah bukan di luar kita dan bukan di dalam kita. Yang berada di dalam dan di luar itu makhluk. Bila kita mengatakan Allah di luar kita, kita telah menempatkan Allah, dan ianya bercanggah dengan apa yang kita belajar dalam akidah yang sahih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak boleh kata Allah di luar alam. Ianya menempatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka akal tidak dapat mencerna, tidak dapat mencapai. Ianya adalah urusan hati yang Allah SWT kurniakan untuk berlakunya kasyaf, yakni penyingkapan, bahawa alam ini hanyalah sebagai bayangan kepada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
yakni berciri bayangan. Maksudnya kita tidak memiliki wujud yang hakiki. Maksud tak memiliki wujud yang hakiki, maksudnya kita asalnya adalah lenyap dan status kita adalah sebenarnya lenyap. Hanya kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita wujud di alam ini bermula daripada kita tiada. Lalu kita wujud, lalu nanti kita lenyap kembali, lalu diwujudkan lagi. Maka kita ini seorang yang boleh lenyap, boleh hilang, boleh wujud. Kita tidak memiliki status wujud yang hakiki. Status wujud yang hakiki hanyalah milik zat yang dia tidak akan lenyap pada bila-bila masa. Tidak boleh lenyap dan mustahil lenyap walaupun sedetik. Dan itu hanya milik Allah. Wujud yang hakiki yang tidak didahului dengan permulaan. Adapun kita ini, wujud kita didahului dengan permulaan. Sebelum ini kita tiada, lalu diadakan. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya tanpa permulaan. Awal bila bidayah, akhir bila nihayah. Allah Ta'ala itu awal tanpa permulaan. Allah itu akhir tanpa perakhiran, tanpa kesudahan, tanpa penghujung. Adapun kita ada permulaan dan ada penghujung. Ya. Adapun Allah adalah bertentangan dengan itu. Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wujudnya hakiki hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ini segalanya hanyalah kesan daripada perbuatan Allah, kesan limpahan daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesan daripada zat Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi penyaksian hati terpaku dan terfokus kepada zat yang memiliki wujud yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mata kita di alam dunia ini melihat berbilang-bilang makhluk, tapi hati kita menyaksikan esanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan tauhid. Itulah maksudnya pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi peringkat yang pertama, menyaksikan segalanya adalah perbuatan Allah, milik yang satu, Allah yang esa. Peringkat yang berikutnya, penyaksian terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa apa yang segala yang berlaku di alam ini adalah kesan daripada sifat Allah yang Maha Esa. Dan yang kemuncak adalah tauhid pada zat, yakni penyaksian pada zat, yakni wujud yang hakiki hanya milik Allah. Adapun kita semua makhluk hanyalah menumpang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali memanggil hal tersebut sebagai tauhid as-siddiqin. Dalam bab tawakul, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan seseorang yang menyaksikan bahawa di alam ini tidak ada wujud melainkan hanya Allah yang wujud hakiki. Ini penyaksian tauhid siddiqin, iaitu orang-orang yang telah mencapai maqam yang tinggi, kewalian yang tinggi di sisi Allah SWT. Hatinya hanya terpaku siapakah pemilik wujud yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kita ketauhidan yang sempurna, keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian itu, insyaAllah pada pengajian akan datang kita sambung pada fasal yang ke-11 insyaAllah. Sekian dahulu, kita tanggung majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.